Ardun min matarin. Ardun min matar itu maknanya bumi tidak pernah kenyang daripada hujan. Kita memang hidup di atas muka bumi, kita boleh menyaksikan apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya bumi ini sejak daripada wujudnya, sejak daripada adanya dijadikan oleh Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala bagikan hujan. Daripada dulu sampai sekarang bumi ini kena dengan hujan. Kita tengok bukan tak cukup, ini satu bidalan kata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok bumi bila turun hujan saja, jarang kita tengok tempat-tempat yang apabila hujan tidak melebihi daripada biasa, yang dia akan berlaku banjir. Jadi maknanya bumi ini dia memang sentiasa mengharap pada hujan. Maksudnya bumi ini walaupun hujan turun macam mana pun, bumi tak tenggelam. Bumi tak tenggelam. Kecuali sejarah membuktikan perkara yang pernah berlaku pada zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam. Pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Jadi bumi ini dengan air dia tak pernah lepas. Memang menjadi satu keperluan. Kalaulah bumi ini air tak ada, maka jadi kering kontang. Sebab tu Nabi pernah buat satu bidalan cerita pasal bumi. Nabi kata, alaikum bimujalasatil ulama'i wastima'il kalamil hukama'i, innallaha yuhil qalbil mayyit binul hikmah kama yuhil ardi bima ilmuqah. Itu satu perumpamaan. Maksud dia, kamu perlu duduk dalam majlis ulama dan fuqaha. Kerana apa? Allah Ta'ala akan hidupkan dalam majlis itu hati-hati orang yang mati dengan cahaya hikmah, sebagaimana Allah hidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Itu satu perumpamaan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya bumi itu mati kecuali dengan adanya air hujan dia hidup. Manusia itu hatinya mati kecuali bila dia duduk dalam majlis ilmu, maka hatinya hidup. Jadi kat sini menunjukkan kepada kita, nak hidupkan bumi itu serupa macam nak hidupkan hati orang. Bumi nak hidup, dia kena ada air. Quran kata waja'alna minal ma'i likulli syai'in hayyin. Itulah Quran kata kami jadikan daripada air yang diturunkan oleh Allah Ta'ala ni sesuatu itu hidup. Itu Allah Ta'ala sebut. Jadi maknanya bumi ni memang dia tak pernah kenyang daripada air. Sentiasa akan ada hujan. Untuk apa? Menyuburkan bumi. Jadi manusia ni dia kena sentiasa untuk suburkan hati dia tak mati, dia kena duduk dalam majlis ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hadis ini dikata la yasba' al-unsa min dzakarin. La yasba' al-unsa min dzakarin. Maksudnya nombor dua ni, perempuan dia tak pernah kenyang min dzakarin, daripada lelaki. Maknanya manusia ni hidup berpasang-pasangan. Perempuan tidak pernah kenyang. La yasba' tu satu perumpamaan daripada lelaki. Maknanya manusia ni dia hidup mesti ada pasangan dia. Allah Ta'ala kata dalam Quran, waja'alnakum azwaja. Kami jadikan kamu itu berpasang-pasangan. Bermakna lelaki ada perempuan, perempuan ada lelaki. Ini benda yang ada di atas muka bumi ini, dia tak pernah kenyang, ataupun istilah kata tak pernah puas. Macam diistilahkan kat sini dalam hadis, yasba' makna kenyang. Bermakna makan tak pernah kenyang, makan tak pernah puas. Hari ni makan, besok makan. Bermakna makan tu satu keperluan. Tapi bila ditamsilkan, perempuan tak pernah kenyang dengan laki, bermakna laki pun tak pernah kenyang dengan perempuan. Manusia ni sentiasa berpasangan. Bermakna satu dengan yang lain dia saling perlu memerlukan. Allah Ta'ala kata dalam Quran, waja'alnakum azwaja. Kami jadikan kamu itu berpasang-pasangan. Jadi kalau ikut dalam hadis ni, bila Nabi sebut manusia ni saling memerlukan lelaki dan perempuan, dia tak pernah habis. Dia tak pernah habis. Bermakna kat sini tak kira perempuan ke lelaki atau lelaki ke perempuan, dia tidak pernah puas. Dia tak pernah puas, tak pernah kenyang. Mana saling memerlukan. Itu sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, manusia itu dijadikan berpasang-pasangan. Cuma dalam hadis tu, kalau kita dalam Al-Quran tu menyebutkan lebih luas, dalam keadaan berpasang-pasangan manusia itu, maka dia ada peraturan.
Dia ada peraturan. Tapi dalam hadis ini sebut untuk memberikan kepahaman kepada kita, lelaki dengan perempuan tak pernah tak pernah tak memerlukan. Maknanya masing-masing saling memerlukan. Sebab tu Islam meletakkan garis panduan supaya apa? Lelaki dan perempuan ini dia boleh terarah, terpelihara. Kalau dia tak ada peraturan, maka dia tidak terpelihara. Itu yang kedua. Ini hadis yang mudah untuk kita faham. Yang ketiga dia kata apa? Wa ainun min nadharin. Benda yang tak pernah puas, tak pernah kenyang ni mata daripada mandang. Mata. Kita ni semua ada mata. Jadi mata ni tak pernah puas, mesti nak tengok. Mata ni yang hidup, yang celik, dia mesti pasangan dia mesti benda nak tengok. Benda yang boleh melihat. Tak ada orang yang jenis matanya celik tapi tak melihat. Dia kena celik mata, dan benda yang tak pernah kenyang daripada mata ni lah memandang. Cuma dalam Al-Quran mengatakan bahawa mata ni walaupun ada, dia ada peraturan. Setiap orang yang ada mata, dia kena jaga peraturan mata. Allah Ta'ala kata dalam Quran, Kulil mu'minin yaghduna min absarin wa yahfazuna furujahum. Katakan pada orang beriman, maka hendaklah dia tundukkan pandangan dia dan dia menjaga akan kemaluan dia. Maknanya itu disiplin bagi mata. Sebab mata ni dia memang tak pernah puas, nak tengok aja. Sama ada benda baik dia tengok, benda yang haram pun dia tengok. Cuma Islam meletakkan bahawa mata ni dia ada disiplinnya, kena guna, kena tengok benda yang betul. Sebab kalau benda tak betul, kalau kita tak gunakan dengan disiplinnya, maka kita akan tengok macam-macam kita tengok. Hari ni kalau dulu kita duk tengok bahawa bila masa handset, TV semua tak ada, maka kita tengok orang ni dia jagalah mata dia, tengok Quran, tengok kitab, belajar. Tapi sekarang bila dah ada handset, hari-hari tengok handset. Mata tu. Jadi mata ni dia kena ada disiplin dia. Kalau tak, maka kita ni walaupun mata boleh tengok, kita akan tengok macam-macam. Sebab tu dalam Al-Quran tuan-tuan, mata ni antara salah satu yang akan dipersoal ataupun ditanya oleh Allah. Allah Ta'ala kata dalam Quran, Inna sam'a wal fu'ada, Inna sam'a wal basara wal fu'ada, kullu ulaika kana anhu mas'ulah. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan juga hati, maka dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala besok di hari kiamat. Jadi mata ni tuan-tuan, dia akan dipersoal besok di hari kiamat. Sama ada mata tu sendiri yang ada pada diri kita nampak ke rabun ke, dia akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Jadi disiplin mata ni dia tak pernah kenyang untuk melihat. Sebab tu salah seorang pengkaji, penulis barat ataupun penulis Turki lah paling yang khususnya, namanya Harun Yahya, tak pernah menulis tentang satu buku, tajuk dia Keajaiban Mata. Keajaiban mata. Ajaib tak ajaib mata ni, setiap kali dia celik, dia akan merakam apa yang dia tengok. Daripada dia celik sampai dia tidur. Tetapi Allah Ta'ala meletakkan disiplin mata tu. Kenapa? Sebab mata ni kalau tak letakkan disiplin, dia akan tengok apa juga yang dia nampak, sama ada betul tak betul. Itu sebab mata ni dia nak kena jaga. Nak kena jaga. Itu sebab tuan-tuan dulu zaman Nabi SAW ada sejarah orang yang buta. Orang yang buta. Bahkan di kalangan sahabat Nabi SAW sendiri pun ada yang buta. Namanya Abdullah Ummi Maktum. Jadi tukang azan Nabi SAW. Walaupun ada mata tapi tak nampak. Tetapi dia gunakan mata jalan yang betul. Satu. Yang keduanya, sejarah menyebutkan sahabat Nabi, iaitu namanya Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, sepupu dia. Walaupun mula-mula dia ni hidup dalam keadaan celik, tapi dalam riwayat menyebutkan akhir sekali hidup dia masa tua dia buta. Dia buta. Dan dia juga pernah menyebut, dia kata sepanjang hidup dia pernah melihat malaikat Jibril alaihissalam 2 kali. Dia tengok Nabi bertalaki Quran dengan malaikat Jibril. Akhir usia dia buta. Jadi mata yang buta tetapi hati tak buta. Jadi mata ni nak kena jaga. Yang keempat,
Dalam hadis ni kata wa alimun min ilmin. Dia kata antara benda yang tak pernah kenyang ni wa alimun min ilmin. Orang alim dengan ilmu. Orang alim dengan ilmu ni tak pernah kenyang. Jadi kalau kita ni ada niat nak jadi orang alim, maka dia tidak boleh berhenti daripada mencari ilmu. Sebab itulah belajar tu wajib. Belajar tu wajib. Nak jadi orang alim, jadi dia tak boleh berhenti daripada mencari ilmu. Itu yang disebutkan oleh Nabi. Alim. Kalaulah orang alim ni tak pergi cari ilmu, itu bukan alim. Bukan alim. Dan ilmu yang paling berharga bagi orang alim yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran ialah melahirkan perasaan takut. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya orang manusia yang paling takut di Allah Taala itu ialah para ulama. Perasaan takut tu. Jadi kalau ilmu banyak tapi perasaan takut tak ada, itu bukan orang alim. Tapi orang alim ni dia lomba dengan ilmu. Jadi kena belajar. Kena belajar. Sehingga ada satu kisah, kalau tak silap saya pun lupa, kisah ada satu ulama besar dekat Afrika ke kat Sudan. Oleh kerana dia nak belajar tak dapat nak masuk universiti, dia nak belajar tak dapat nak masuk universiti, maka dia berazam diri dia baca kitab satu hari 18 jam sehingga dia boleh memberi fatwa mengikut apa yang dia baca. Nah, itu siapa dia tu? Itu ulama. Bagaimana ulama dengan ilmu ni dia tidak boleh lekang. Kita ni sebab tu hukum belajar ni wajib, tak jatuh sunat. Belajar ni wajib, tak jatuh sunat. Jadi belajar tu wajib sampai bila? Daripada lahir sampai mati. Itu wajib. Cuma pada akhir zaman orang belajar bukan tak ada kelas, malas belajar. Malas belajar. Walaupun ada kelas jadi malas belajar. Tapi dalam hadis ini dikata orang yang alim dia mesti tak pernah kenyang dengan ilmu. Kena belajar. Kena rajin belajar. Cuma Nabi pernah sebut, dia kata akhir zaman nanti akan ada medan-medan belajar ni orang tak minat. Orang tak minat duduk majlis ilmu. Orang tak minat duduk majlis ilmu. Kalau ada majlis ilmu, nak datang pun malas. Sebab kenapa? Dia tak jadikan suatu keperluan. Sebab bila kata kenyang ni maknanya dikaitkan dengan satu benda yang boleh dimakan. Jadi ilmu tu benda yang disifatkan, benda yang dimakan. Jadi kalau tak belajar artinya lapar. Orang alim dia kena sentiasa belajar. Jadi belajar tu wajib. Cuma Nabi pernah sebut akhir zaman nanti orang yang minat belajar ni kurang. Sebab Nabi pernah kata sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama'i wal fuqaha. Akhir zaman nanti akan ada suasana orang lari daripada para fuqaha, para ulama. Orang tak minat. Majlis ilmu ada tapi orang tak minat. Tu. Bila majlis ilmu ada orang tak minat, selalu saya sebut balanya 3. Ayat fa'abar kata ala kasbihim, Allah Ta'ala angkat berkat daripada usaha mereka. Itu yang pertama. Usaha mereka kerja ada tapi berkat tak ada. Nombor 2, wa yusallitullahu alim sultanan zaliman. Allah Ta'ala akan timpakan kepada kaum itu pemimpin yang zalim. Nombor 3, wa yakhruju minad dunya bighairi iman. Akan keluar daripada dunia tanpa iman. Maknanya ramai orang yang murtad. Itu kesan apa? Orang tak duduk dalam majlis ilmu. Jadi duduk dalam majlis ilmu ni penting. Cuma tuan-tuan yang kita kena faham satu benda, majlis ilmu ni dia bukan macam kita pergi warung. Majlis ilmu ni bukan macam pergi warung. Pergi warung ni ikut suka kita nak pergi bilik. Majlis ilmu tak begitu. Majlis ilmu ni dia kena ada disiplin dia. Antara disiplin dia apa tuan-tuan? Disiplinnya ialah al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu dicari bukan maknanya kita kena cari ilmu tu. Bila kita cari ilmu, maknanya waktu dia kita kena jaga. Waktu dia kena jaga. Memanglah kalau kita sebut benda ni agak tersentuh, tapi tuan-tuan cuba tengok. Orang kerja pejabat. Dia boleh punch card. Dia jaga punch card. Kenapa? Sebab kalau tak punch card,
maka akan buruk rekod. Buruk rekod. Rekod kerja, rekod kedatangan. Bermakna orang yang kerja dia ada punch card. Kita belajar punch card tak ada. Kan? Itu yang masalah, itu beza dia tu. Bila buat kerja kita ada punch card. Tapi bila belajar kita tak ada punch card. Itu yang kita punya ibarat orang kata apa, sambil lewanya belajar, ustaz kena tunggu anak murid. Itu contoh, bukan sini tempat lain. Itu cerita je. Itu kedudukan dia. Tuan-tuan tengok contoh, kita contohkan mudah aja. Kita tengok, kita ni ada anak, masing-masing ada anak, tak kira lelaki perempuan. Tiap-tiap hari kita hantar anak sekolah. Hantar anak sekolah ikut time. Masuk mesti pukul 7.30. Mana ada anak kita hantar anak pukul 10? Kan? Tak ada, kita hantar 7.30. Kalau 7.30 dia masuk, maknanya dia akan masuk nanti datangnya pukul 7. 7 suku. Kenapa? Sebab dia akan masuk 7.30. Tujuannya kenapa? Dia masuk 7.30, dia masuk kelas, dia boleh tunggu cikgu. Kan? Cikgu datang kemudian. Kita hantar anak kita 6-7 tahun. Anak kita tu masuk kelas, boleh tunggu cikgu. Bila kita pergi belajar, kita tak tunggu dia. Tu pelik tuan-tuan. Ni bukan tuan-tuan, ni cerita. Ni cerita, kan? Maknanya kita boleh hantar anak kita untuk disiplin, tapi kita sendiri nak cari ilmu, kadang-kadang kita tak disiplin. Cumanya ustaz tu dia boleh bercakap je. Dia marah tak boleh, dia beritahu. Sebab kenapa? Masing-masing tu ada komitmen masing-masing. Sibuk jaga anak, kan? Tapi kita kena faham medan ilmu tu jangan tinggal. Ni kadang-kadang baru ditegur sikit, besok tak datang lagi. Itu yang masalahnya tu. Yang pentingnya kat sini, orang alim ni dia tak boleh tinggalkan ilmu. Jadi kalau kita ni tuan-tuan, macam tuan-tuan juga, dia sebenarnya jadi orang alim. Sebab nak beramal mesti kena ada ilmu. Jadi bermakna bila nak beramal kena ada ilmu, belajar artinya jadi orang alim. Walaupun orang tak panggil ustaz. Walaupun orang tak panggil ustaz. Selalu saya sebut sebagai contoh. Ustaz tu dipanggil ustaz tu kenapa? Sebab orang panggil. Cuba kalau orang tak panggil. Tak panggil ustaz. Ustaz tu balik rumah. Orang rumah dia tak panggil ustaz. Orang rumah panggil nama je. Lebih-lebih pun kadang, bang, itu je. Tapi kalau yang jenis tak kerti bang tu, dia panggil siapa nama orang tu? Suami dia. Kan? Tapi ustaz tu nampak dia punya tinggi sikit. Kenapa? Sebab orang panggil dia. Ustaz. Gitu, orang panggil. Tapi kalau orang tak panggil, tak jadi ustaz. Itu kedudukan. Supaya juga kita ni bila ada ilmu, orang akan panggil tu. Saya bagi contoh selalu apa? Suami kita, orang tak panggil ustaz. Cuba suruh suami kita baca kitab dekat rumah. Confirm, isteri dia akan panggil ustaz. Tu. Jawatan ustaz ni, senang nak dapat. Macam mana? Baca kitab kat rumah. Nanti orang rumah kata, baru nampak jadi ustaz abang ni. Ustaz juga dia panggil. Kan? Ada jugalah title tu, kalau orang tak panggil, orang rumah yang panggil. Tu. Tapi yang saya nak sebutkanlah hari ini, orang alim dia tidak pernah kenyang dengan ilmu. Itu orang alim tak pernah kenyang dengan ilmu. Jadi orang yang belajar dia tak akan berhenti belajar. Orang yang ada ilmu, orang yang mencari ilmu, dia tak akan berhenti untuk cari ilmu. Akan sentiasa belajar. Jadi kira tuan-tuan dan puan-puan ni memang jenis orang yang termasuk dalam hadis ni. Kan? Kenapa? Dah tua-tua pun pergi belajar. Walaupun kita duk tengok sejak daripada dulu, kalau tuan-tuan ingat tempat kita belajar ni, dah berapa tahun? Puluh tahun dah. Kan? Berapa tahun? Ni, sini. Kak, dah berapa tahun sini? Kuliahnya? Lebih 10 tahun lah. Lebih. Maknanya, majlis ilmu yang ada kat sini dah puluh tahun. Tak pernah berhenti. Tak pernah berhenti. Sentiasa ada. Artinya apa? Memang tuan-tuan dan puan-puan dah biasa jadi orang alim sebenarnya. Mengisi apa yang telah disebutkan oleh Nabi. Tak pernah berhenti. Kalaulah kita ni belajar, tiba-tiba kita tak nak belajar, walaupun kita ni dah tua, kalau tanya balik, walaupun kita dah selalu belajar, dah tua, bodohnya ada lagi? Ada. Itu dia. Jadi kalau walaupun kita lama dah belajar, duduk kat tempat belajar ni 10 tahun lebih, ustaz silih berganti. Kan? Sekali belajar bukan sikit, 1 jam paling kurang. Itu yang satu tempat, belum pergi kat masjid, belum pergi kat surau. Banyak lagi, belum dengar ceramah lagi. Maknanya banyak kali belajar. Dah kira pandai. Tapi bodohnya ada lagi tak? Itu kita tanya. Selagi bodohnya ada lagi, belajarnya tak boleh berhenti.
Kan? Sebab kenapa? Dulu saya pernah sebut, Abdullah ibnu Mubarak pernah ditanya orang, dia kata kita belajar ni sampai bila? Sampai bila belajar? Kan? Selalu orang kata sampai mati. Dah. Belajar ni sampai bila? Iaitu sehingga bodohnya hilang. Itu Abdullah Mubarak jawab, dia kata sampai bila nak kena belajar ni? Iaitu sehingga bodohnya hilang. Jadi kalau kita rasa tengok balik rumah, tengok cermin, bodohnya tak ada lagi, jadi wajib belajar. Kan? Betul bang Agak-agak dah janggut putih ni, dah pakai serban dah kan. Agak-agak bodohnya ada lagi. Oh banyak lagi. Jadi maknanya bila rasa ada tu, belajarnya tetap wajib. Kenapa? Ikut Abdullah ibnu Mubarak. Abdullah ibnu Mubarak tu ulama tabi'in, hidup zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an. Hidup zaman dia. Jadi dia pernah ditanya. Pertanyaan ni tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Tanbih Al-Ghafilin, karangan Imam Abu Lais As-Samarkandi. Bila ditanya, kita ni kena belajar sampai bila? Dia jawab, sehingga bodohnya hilang. Kalau bodohnya hilang, boleh berhenti. Agak-agak tuan-tuan rasa aku ni dah pandai, tak payah belajar. Kan gitu. Dah pandai tak payah belajar. Sebab kenapa? Bodohnya hilang. Tapi selalu saya kata, sepandai-pandainya orang, bodohnya belum habis. Tak gitu? Kan sepandai-pandainya orang, bodohnya belum habis. Itu yang kita kena faham. Bermakna kita semua ni, dia punya bodohnya tu ada lagi. Termasuk yang cakap. Tapi orang cakap, dia kena ada ilmu. Sebab dia kena nyampaikan ilmu. Jadi, dia kena cuba hilangkan dia punya bodoh dia tu. Tetapi walau seorang yang pandai, dia tetap ada bodohnya. Sebab kenapa? Allah sendiri kata, wa fawqa zi ilmin alim. Tiap-tiap orang yang berilmu tu ada lagi orang yang berilmu. Itu kenyataan Allah Taala dalam surah Yusuf alaihissalam. Tiap-tiap orang yang ada ilmu, atas dia tu ada lagi orang berilmu. Jadi kita tak boleh nak mendabik dada. Kan? Walaupun mungkin kita ni dah ada BA, dah ada master, dah ada PhD, ataupun tak kiralah apa juga sijilnya, maka kita tak boleh mendabik dada. Sebab kenapa? Sepandai-pandainya orang, bodohnya belum habis. Itu bahasa mudahnya nak faham lah. Bahasa mudahnya. Jadi belajar tu penting. Walaupun sampai dah tua. Bahkan bukan masa hidup, masa mati pun belajar. Orang talkinkan, man rabbuka, siap dengan jawapan sekali. Kan? Siap dengan jawapan. Dah mati pun kena jawab. Jadi kalau dah rasa pandai, kalau mengikut sipir yang disebutkan, kalau dah pandai baru tak payah belajar. Tapi kalau rasa tak pandai, kena belajar. Jadi teori itu, tuan-tuan dan ibu-ibu boleh beritahu kepada anak-anak yang jenis malas belajar. Kan? Kalau anak-anak malas belajar, kita jawabnya apa? Tanya dia, kau dah pandai belum? Kan? Kalau rasa belum belajar, pergi sekolah. Kan? Tapi kalau dah pandai, tak pergi. Kan? Agak-agak berani tu ibu-ibu cakap dengan anak-anak tu, dah pandai belum? Belum, pergi belajar. Mak cakap, engkau boleh kalau tak nak pergi sekolah, syaratnya pandai. Kan? Syaratnya tak bodoh. Agak-agak ada berani boleh sambut. Confirm tak berani. Kan? Setiap manusia tu ada bodoh. Baik, habis. Kita sambung pula hadis 146. Ni yang biasa bawa kitab tak ada ni. Dua orang biasa bawa kitab, dua-dua tak ada. Yang sini lagi tak ada tuan. Jadi yang teruknya ustaznya yang kena bawa. Dah ustaz kena bawa, ustaz kena syarah, dia kena ingat. Dia kena ingat. Tu yang masalahnya. Tapi tak apalah, jenis kenapa? Dah belajar orang tua. Kan? Belajar orang tua. Kalau belajar budak-budak tu memang nak kena cari kitab. Tapi dah tua. Tapi walaupun belajar dah tua-tua belajar, wajib tahu atau tidak tuan-tuan? Wajib. Bila wajib tahu, dah tua-tua pula bukan senang ingat. Bila bukan senang ingat, tu yang kena bawa kitab tu. Kan? Sebab tak senang ingat. Ni cakap hari ni, keluar nanti balik, bual-bual dengan orang rumah, tanya tadi ustaz cakap apa? Aku bukan ingat, dah tua. Dia punya hujahnya begitu. Kan? Baik. Kita sambung hadis yang seterusnya, dia kata arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zaujatu salihatan wa auladuhu abraran wa khulata'uhu salihina wa an yakuna rizquhu fi baladi. Rawahu ad-Dailami an Ali. Dia kata ada 4 perkara.
Arbaun, ada 4 perkara min sa'adatil mar'i, merupakan kebahagiaan seorang. Orang ni kalau ada 4 benda ni, memang bahagia dia. Apa 4 perkara tu? 1, dia kata antakuna zaujatu solihatan. Nombor 1 sekali dia kata isterinya soleh. Isterinya solehah. Seorang yang nak bahagia tak bahagia dia tengok bininya soleh tak soleh. Kan? Walaupun kita duk tengok suaminya kalau tak soleh, tapi kalau bininya solehah, nampak suaminya soleh. Faham tuan-tuan Suami walaupun dia tak soleh, isterinya solehah, dia punya solehah isteri tu nampak kat laki dia. Nampak kat dia, laki dia. Tapi kalau suami dia soleh, isterinya tak solehah, itu dia punya soleh suami tu belum tentu nampak kat isteri. Boleh faham ibu? Sebab tu kalau kita duk tengok Nabi SAW kata, Nabi kata, tunkahul mar'ah li arba'. Dikahwini, dinikahi perempuan, lazimnya 4 perkara. Kan? Tu Nabi kata. Pertama, li jamaliha, li jamaliha, wali hasabiha, wali maliha, wali diniha. Itu dalam hadis Nabi kata. Lazimnya orang perempuan ini yang jadi isteri solehah, dinikahi dia lazimnya pertama sebab jamal, lawa. Jamal tu sebab lawa. Ini biasa, uruf biasa. Disebutkan uruf biasa memang orang dia bila berkahwin, nak cari perempuan, nak cari isteri, pertama dia soleh. Pertama jamal, cantik. Betul bang Betul ibu Cantik tu dicari, betul? Memang betul. Kalau tanya balik, semua orang tu cantik ke tidak? Nak tanya ibu. Cantik kan? Bermakna bila cantik tak ada istilah tak lawa. Tak ada istilah tak cantik. Semua cantik. Apa dalil cantiknya? Allah Ta'ala kata dalam Quran, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian, cantik. Jadi dalam kebiasaan orang cari isteri, pertama cantik. Jadi cantik ni kat mana? Kalau tanya ibu cantik tu kat mana? Kat muka. Salah. Cantik tu di mata. Cantik itu di mata. Bukan di muka. Cantik tu di mata, bukan di muka. Kalau cantik tu di muka, kan? Cuba pergi majlis kahwin. Laki putih, bini hitam. Yang datang tu, cuba tengok. Oh, tak padan betul. Laki putih, bini hitam. Ikut mata dia. Ikut mata dia, pengantin tu bininya hitam, lakinya putih. Yang sibuk siapa? Yang datang tu lah. Tak ada perempuan lain ke? Ataupun tak ada laki yang perempuan kata tak ada perempuan lain ke? Tak bermatching. Putih dengan hitam. Siapa? Yang tukang datang tu, itu yang dia kata tak matching. Tapi pergi tanya kat suami dia. Bini tak lawa. Lawa dia kata. Kan? Hitam-hitam tu menawan, bini suami kata. Cuba tanya bini, laki lawa tak? Lawa. Kenapa? Sebab mata dia tengok lawa. Mata kita tengok tak? Itu dia. Maknanya lawa dekat mata. Lazimnya cantik. 2, katanya li hasabiha, ikut keturunan. Ada orang kahwin lazimnya sebab keturunan tu dia baik. Ikut keturunan. Yang ketiga, maliha, harta. Ada orang kahwin kerana harta. Dan yang keempat, diniha, kerana agama. Kerana agama. Sebab tu dalam hadis ini kata, orang akan bahagia bila dia kahwin, isterinya tu solehah. Solehah tidak boleh tidak, mesti ada agama. Kena ada agama. Bila kena ada agama, dia akan dapat yang 3 tu. Tapi kalau tak ada agama, hak 3 tu belum tentu. Itu dalam hadis Nabi. Jadi kita tuan-tuan nak tengok orang tadi tu bahagia tak bahagia, dia kena tengok bini dia. Dia kena tengok bini dia. Setuju agak-agak ibu-ibu? Orang tu bahagia tak bahagia, dia kena tengok bini dia. Setuju? Setuju tak setuju? Nak komen kata tak setuju, tak boleh. Yang ini Nabi cakap, bukan saya kata. Nabi kata confirm betul. Kalau ikut kita macam tak pernah kena kan? Bermakna satu keluarga, dia kata sa'adatul mar'i, kebahagiaan seorang itu, apa kata Nabi? Antakuna zaujatu solihatan. Bila dia tengok zaujah, isteri dia tu solehah, maka dia akan bahagia. Itu kata Nabi SAW. Jadi maknanya kebahagiaan seorang itu kena tengok apabila isterinya solehah.
Solehah tu pula kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, solehah dia mesti ada 3 ciri dia. Solehah tu ada 3 ciri dia. Ciri 3 ni ada, solehah lah dia. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata al mar'atu solehah. Dia kata iza nazarta ilaiha sarathu. Ciri-ciri wanita solehah tu nombor 1, iza nazarta ilaiha sarathu. Bila kau pandang dia, menyukakan, menggembirakan. Itu isteri solehah. Walaupun dia tu gelap, tapi kita pandang suka tengok dia. Solehah tu. Itu ciri pertama yang Nabi kata. Jangan ikut tuan-tuan kata, dia tu semayangnya kuat. Belum tentu. Solehah tu dalam ukurannya ialah Nabi kata, tengok dia menyukakan. Kan? Menyukakan. Nah, tu. Boleh faham? Ibu-ibu boleh faham? Okey, saya nak bagi contoh. Kan? Saya contoh. Contoh ni contoh panas sikit. Suami, isteri tu, dia telanjang. Suami suka. Dalam bilik, solehah tak bini tu? Nak tanya ibu, solehah tak? Macam? Bang, solehah tak? Solehah lah tu. Sebab Nabi kata, iza nazarta ilaha sarathu. Bila seorang suami tu mandang isteri dia, menyeronokkan, suka dia. Jadi dalam bilik tu, bini dia tak pakai baju, suami seronok tengok. Solehah tak bini tu? Solehah. Tapi bukan dia telanjang kat tepi sungai. Bukan kat tepi pantai. Kalau dia telanjang tepi pantai lagi kata seronok tengok bini aku ni. Itu goblok. Itu bukan, itu dayus nama dia. Boleh faham tuan? Jadi artinya keadaan solehah tak solehah, dia mengikut ukuran agama. Hatta isteri tu tak pakai baju, dalam keadaan suami seronok, tempatnya pula dalam bilik, itu solehah lah bini dia tu. Boleh faham ibu? Ni saya punya misal, memang misalnya panas. Tapi nak bagi ukuran yang dikatakan solehah. Tu. Tapi kadang-kadang bini itu tuan-tuan, pakai tudung. Tapi laki dia menyampah tengok. Tu. Menyampah. Menyampah. Kenapa menyampahnya? Sebab suami balik, bawa ikan. Ikan yang ada tu ikan kering. Ikan kering. Sisi sambut. Ini je bang. Ini je. Tak ada lain ke? Kan? Isteri sambut tu pakai tudung. Pakai tudung tuan. Lepas tu laki berbalik daripada pasar. Jadi dia beli tu yang ada ikan kembung tak ada, yang ada ikan kering. Hai. Kaya-kaya laki aku ini jadi bagi. Tu dia. Solehah tak solehah tu? Itu tak solehah tu. Kenapa? Tidak bersyukur dengan apa yang ada. Boleh faham tuan-tuan? Persepsi daripada sudut nak tengok solehah tak solehah. Kenapa? Nabi kata bila kita tengok, menyeronokkan kita. Nombor 2, dia kata iza amartaha ata'atu. Ciri nombor 2, dia tak ciri pasal hadis tu, dia tak ciri pasal pakai tudung, semayang, tapi ciri umum yang disebutkan oleh Nabi. Iza amartaha ata'atu. Bila tandanya ialah yang nombor 2, bila engkau suruh dia taat. Solehah tu. Itu ukuran dia. Kita perintahkan dia taat. Maka itu solehah. Solehah. Tapi kalau dia tuan-tuan semayang cukup. Semayang 5 waktu cukup. Semayang cukup. Tapi bila laki panggil tak taat. Solehah tak tu? Tak solehah. Tak solehah. Itu yang zaman Nabi SAW pernah berlaku kisah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Dia menyebabkan Sayyidina Ali ni marah. Maka cerita tu sampai kat Nabi. Sampai kat Nabi. Bila sampai kat Nabi, wahai Aisyah, wahai Fatimah, kalau andainya suami kau mati, aku tak nak semayangkan kau punya mayat. Maka Fatimah balik tu, dia pergi, Sayyidina Ali duduk, dia pergi pusing. Pusing keliling kat Sayyidina Ali. Sampai Sayyidina Ali tu ketawa. Sampai ketawa. Pusing. Orang kata, cari jalan. Macam mana sampai boleh jadi dia redha balik semula? Pusing. Berkeliling. Sampai dia suka balik semula. Tu nak cari redha suami sampai macam tu. Kan? Isteri kita kadang-kadang dia tegur, cakap, alah wis tua orang reti. Arab mati. Gitu jawab dia. Kan?
Kita ni kena tahu kedudukan kita di mana. Tak kira suami ataupun isteri. Nak jadi solehah tu, cirinya bila disuruh dia taat. Cumanya dalam hadis Nabi kata la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau benda itu maksiat. Kalau suami itu kata suruh benda maksiat, tak boleh taat. Tak boleh taat. Begitu juga sebaliknya. Kita tak boleh taat. Jadi ketaatan tu dia ada ukuran dia di sudut syarak. Tapi nak nentukan orang itu solehah tak solehah, ciri kedua bila disuruh dia taat. Kadang-kadang kita duk tengok ada jenis orang masa muda-muda taatnya bukan main. Panggil datang. Panggil sikit aja boleh dengar tu. Sikit panggil slow je boleh dengar. Punya sensor punya peka tu. Panggil sikit. Bina, ya bang, padahal jauh. Tapi bila dah tua, bunyi macam orang kata macam pedek pun buat pekat padak. Kan? Buat tak dengar je. Itu yang kadang-kadang main handset tu. Laki balik tu, buat tak nampak je. Tu. Nak kata putek, dengar lagi. Tu. Jadi maknanya kat sini, kita kena faham ciri nombor 2, bila disuruh dia taat. Nombor 3, dia kata, iza ghaba anha hafizat malahu wa nafsaha. Maksudnya, dalam satu hadis lagi, wa farjaha. Dia kata bila suami tak ada, dia jaga harta suami dan maruah dia. Itu isteri yang dikatakan solehah. Siapa-siapa dekat rumah ada isteri solehah, bahagialah dia. Walaupun dia tu tak cantik, walaupun dia tu tak kaya. Sebab cantik tu hanya pada mata. Kan? Cantik tu pada mata. Kadang-kadang ada jenis orang, kita pergi tempat setengah rumah orang, suami dia punya misai sampai panjangnya serupa dengan janggut. Contoh. Kan? Kita sekali tengok, orang ni macam tak berbela lah. Contoh. Tapi bila tanya dia, laki aku handsome. Tanya bini dia, laki aku lantak dia lah dia. Sebab kenapa? Sebab dia bahagia dengan keadaan itu. Dia bahagia. Sebab tu bahagia orang ni, orang kata bahagia ni merupakan satu benda yang seni. Merupakan satu benda yang seni. Dan bahagia itu bukan ikut ukuran kita. Ikut ukuran orang yang melaluinya. Cuba kita tengok orang yang kaya. Pada mata orang miskin, orang kaya itu hidup bahagia sebab semua ada harta. Tapi cuba tanya orang kaya tu, bahagia tak dia? Kalau tanya orang kaya, aku nak jaga duit ni pun pening kepala. Walaupun kaya, nak jaga duit pun pening kepala. Tu kita orang miskin kata, oh kaya. Senang dia. Tapi orang kaya tanya pula orang miskin. Oh, melarat habis orang ni. Hidup kais pagi makan pagi, kais petang makan. Cuba kita tanya dia. Tanya orang miskin tu. Macam mana kau hidup senang ke? Alhamdulillah. Masih hidup dapat makan. Alhamdulillah. Boleh sebut alhamdulillah. Yang kita kaya nak sebut alhamdulillah pun payah. Tak gitu ibu? Kan? Nak kaya ni senang. Bila boleh makan semua apa, kaya. Tapi nak sebut alhamdulillah pun payah. Lepas makan sebut alhamdulillah tak biasa? Biasa sebelum makan Allahumma barik. Lepas makan alhamdulillah. Ada tuan-tuan? Itu dekat kenduri. Dekat kenduri Pak Imam tolong. Dekat warung kawan tolong tegurkan. Masak belum doa lagi. Kan? Nak balik ni, doa dulu kan. Dekat rumah meja pula sedap, makan dengan anak-anak kan. Lepas makan tak ada alhamdulillah. Bahkan makan tu kadang-kadang bukan alhamdulillah, gaduh. Bina, kenapa masin sangat kau masak ni? Macam suruh abang kahwin lagi. Bini tengah pengacawan, tu lempar je. Jadi maknanya kepada kita kena faham, mensyukuri nikmat tu dengan keadaan 3 yang Nabi kata adalah merupakan ciri orang yang solehah. Dan apabila dia solehah, ada dalam sebuah rumah tangga, bahagialah dia. Kenapa? Itu ukurannya. Ukurannya bukan dikira kaya, bukan dikira miskin. Bukan. Tetapi ukurannya dikira daripada sudut syariat tu. Boleh faham tuan-tuan? Jadi kalau kita pergi rumah orang,
sekali tengok kita bertandang rumah orang, suami dia berbalik bawa ikan kering. Bawa ikan kering, bini dia kata, "Alhamdulillah bang, kita dapat makan ikan kering ni." Kan? Kita dapat makan ikan kering, dapat makan daripada orang sana tu tak makan langsung, kita dapat makan alhamdulillah. Kita ni sebagai tamu duk tengok tu seronok tengok. Kan? Seronok tengok. Kenapa? Sebab hidup dia bahagia, dia menerima dengan apa yang ada walaupun tak kaya. Sebab kebahagiaan itu bukan diukur daripada sudut harta. Jadi itulah kebahagiaan itu mesti kita tengok daripada sudut solehah ataupun tidak. Selalu orang nak cari yang solehah. Tetapi kadang-kadang ramai nak cari solehah, dia pula tak soleh. Dia nak solehah tapi dia tak, tu yang tak kena. Kita kalau nak orang yang baik, kita kena cari yang baik. Itu baru betul. Jadi persepsi bahagia ni bukan ikut nilai kita, tetapi ikut nilai agama. Itu kedudukannya. Baik, sambung lagi. Nombor 2, dia kata antara tanda-tanda bahagianya orang, wa auladuhu abraran. Anak-anak yang baik-baik. Itu nombor 2. Ada anak yang baik. Wa aulad, anak-anak yang baik itu bahagia. Kita ni walau harta tak ada tapi anak baik, bahagia kita. Kan? Harta tak ada tapi anak baik-baik, kita rasa bahagia. Harta banyak tapi anak kaki dadah, tak pening tuan. Harta banyak, anak res motor. Pening kita. Pening. Sebab tu anak ni dalam hadis Nabi dalam hadis mengatakan anak ni abrar, kena jadikan orang yang baik. Tapi nak jadi orang yang baik kena beri pendidikan dan pelajaran. Bukan senang. Kena beri pendidikan dan pelajaran. Cuma jangan silap ajar. Kan? Zaman sekarang ni, kita kalau silap ajar, jadi dia kurang ajar. Kalau silap ajar, jadi kurang ajar. Jadi pastikan anak tu ada 3 benda. Tuan-tuan kena pastikan anak tu ada 3 benda wajib. Apa 3 benda tu? Nabi kata, "Adibu auladakum bisalasi khisal." Kamu kena ajar anak kamu tu 3 perkara. 3 perkara itu pertama ma'rifatullah. Dia kena kenal Allah. Jangan kita janji sekolahkan aja. Ada duit masuk sekolah, tapi dia kenal tak Allah Taala. Takut dia belajar 5-6 tahun dia tak kenal Allah Taala. Belajar ilmu lain. Jadi kena kenal dia dengan Allah Taala. 1, 2 wa ma'rifatur rasul. Kenal dengan Rasul. 3 qiraatul Quran. Baca Quran. Ni 3 benda prinsip. Allah, Rasul dan Quran. Anak ni kalau boleh 3 perkara ni selamat. Tapi kalau anak ni kalau 3 perkara ni tak kenal, tak selamat. Walaupun tengok muka dia handsome sekalipun, walaupun badan dia sadar sekalipun, tapi 3 perkara ni tak kenal, maka tak selamat. Kata Nabi, anak yang baik itu, yang berkebajikan, yang baik tu dia mesti ada 3 sikap tu. 3 asas. Kalau 3 ni tak ada, masalah. Dalam sebuah rumah tangga, selain isteri yang solehah, kena anak yang baik. Biasanya isteri yang solehah, dia akan melahirkan anak yang soleh dan solehah. Itu begitu. Tuan-tuan, saya contohkan ya. Dalam kita nak cari kebaikan, cari ilmu, tuan-tuan kena faham, ilmu tu bukan sekadar dicari. Untuk memahami dan beramal, tuan-tuan kena memahami barokah ilmu. Ilmu tu bukan sekadar dicari, memang dah wajib, tapi barokah ilmu. Saya contohkan. Kenapa kita berselawat? Selalu saya kaitkan begitu. Kenapa kita berselawat? Kita mesti sebut Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad dan ahli keluarga ni. Bila kita ni pula Quran kata berselawat kepada Nabi Muhammad, berselawat tu pula disebutkan dengan ahli keluarga dia. Bermakna kalau kita hormat dengan Nabi Muhammad, kita kena hormat dengan ahli keluarga dia. Jadi, tuan-tuan tengok sahabat Nabi. Selepas Nabi meninggal, bagaimana sahabat-sahabat menghormati siapa-siapa yang menjadi ahli keluarga Nabi SAW. Tu. Macam mana sahabat-sahabat menghormati ahli keluarga Nabi. Sebagai contoh, pernah berlaku musim kemarau pada zaman Sayyidina Umar. Pernah. Tapi Sayyidina Umar seorang sahabat.
Tapi untuk berdoa tu, dia suruh Ibnu Abbas suruh doa. Abdullah Ibnu Abbas, dia suruh berdoa. Dia panggil Ibnu Abbas untuk berdoa. Kenapa? Mengambil keberkatan Ibnu Abbas yang merupakan sepupu hak Nabi. Tu. Tu kedudukan dia. Kan? Dua, Sayyidina Bilal bin Rabah. Masa Nabi meninggal, dia tak nak duduk kat Madinah. Sebab bila dia duduk kat Madinah ni, dia akan teringat dengan Nabi. Dia pergi ke negeri Syam. Sampai dah lama-lama, dia balik ke Madinah. Balik ke Madinah ni, dia balik ke Madinah nak ziarah Nabi. Tujuan dia nak ziarah Nabi SAW. Tapi bila sampai kat Madinah, cucu Nabi, Sayyidina Hasan, minta dia bang. Sebab dia kenal itu adalah Bilal, muazzin Nabi SAW. Minta dia, bang, dia balik tu nak ziarah Nabi. Tapi diminta oleh cucu dia tu untuk bang. Menghormati cucu Nabi, dia pun bang. Mengikut dalam riwayat, masa dia bang, masa nak sebut asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, tak terkeluar. Sebab kenapa? Teringat Nabi SAW. Kesan daripada Bilal bang tu tadi, orang Madinah datang masjid. Kenapa? Dia rasa Nabi duduk lagi. Sebab dengar suara Bilal. Sampai macam tu. Jadi maknanya sahabat tu, dia memuliakan ahli keluarga Nabi. Memberi maksud apa? Begitu juga kita, bila belajar, sebab Nabi kata ulama tu pewaris dia, tuan-tuan nak kenal barakah ilmu tu, jangan sekadar nama ustaz tu. Tuan-tuan tu kenal bini dia siapa, anak dia tu siapa, dan hormat tuan-tuan kepada guru tu, supalah hormat dengan anak-anak dia. Sebagaimana sahabat menghormati anak-anak dan ahli keluarga Nabi. Barulah dapat barakah ilmu. Sampai macam tu. Agak-agak kita macam mana tuan-tuan? Kita kenal ustaz tu, tapi kita tak kenal bini ustaz. Kita kenal ustaz tu, tapi kita tak kenal anak dia. Tak pernah kenal anak dia. Itu yang silap tu kat situ. Kan? Itu silap tu sebenarnya. Kalau mengikutkan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, ayat yang diturunkan oleh Allah memerintahkan selawat kepada Nabi, dan Nabi pun sendiri kata nak selawat macam mana? Dia selawat tu dengan nama dia sekali dan ahli keluarga dia. Jadi arahan tu memberi erti apa? Selawat pada Nabi, memuliakan Nabi, juga memuliakan ahli keluarga. Jadi Nabi dah tak ada. Pewaris dia ulama. Itu kenyataan daripada Nabi. Artinya apa? Kita kenal ulama tu, kena kenal keluarga dia juga. Kita berakhlak dengan ahli keluarga dia, kita kena juga berakhlak dengan ulama, kita juga kena berakhlak dengan ahli keluarga dia. Boleh faham tuan? Kita ni kadang-kadang belajar, tapi bila tengok, siapa tu? Tu anak ustaz. Anak ustaz. Ayat dia tu. Anak ustaz. Kan? Macam ni anak ustaz. Kan ada gitu? Boleh ke macam tu? Agak-agak ibu boleh tak? Tak boleh. Kenapa? Kena faham gini. Ini teori ilmu. Katalah kita belajar dengan seorang tok guru. Ni contoh. Belajar dengan seorang tok guru. Kita belajar. Lepas tu kita ziarah rumah dia. Belajar rumah dia, kita dah tengok, anak ustaz ni tak macam ustaz pula. Bunyi kita tu. Kan? Tak macam ustaz. Tuan-tuan kena faham. Tok guru tu, dia ada ilmu dia. Tetapi dalam masa yang sama, dia ada ujian dia. Ujian ilmu dia. Ada ujian ilmu. Sungguh. Kenapa? Ilmu tok guru tu dia ada ilmu, maka Allah akan uji ilmu dia. Ilmu dia tu diuji siapa? Anak bini dia. Jadi kita jangan ambil macam ni anak ustaz. Tak boleh tuan-tuan. Kenapa? Itu ada ujian bagi orang ulama tu sendiri. Itu ilmu dia. Sampai macam tu. Sebab tu kita kena husnuzan. Yang penting ilmu tadi tu kita dapat amalkan. Saya dulu tuan-tuan pernah pergi ziarah rumah tok guru saya. Tok guru saya ramai, tapi nak sebutkan, kita pun bertanya-tanya. Tapi bila belajar hadis baru kita faham. Kita pergi ziarah rumah tok guru tu, pergi ziarah dengan kawan. Kita pergi ziarah masa tu minta doa, pergi ziarah. Masa tu tok guru ni muda lagi. Kalau dia muda tu saya lagi muda. Kan? Jadi pergi rumah dia pukul 10 pagi. Kita ni dilayan, kasihkan air apa semua, berbual. Tapi anak tok guru tu manjat pintu. Tingkap macam ni. Panjat.
Panjat. Kita ni tok guru ni tengah ada tetamu. Tapi anak dia yang kecil panjat tingkap. Depan-depan. Kalau agak-agak ibu-ibu macam mana? Ada tetamu dia, anak kita panjat tingkap agak-agak. Kalau tak kena penampar dia cubit kan? Tapi tok guru saya tak. Dia biarkan. Dia bual. Dia tidak terpengaruh dengan anak tu panjat tingkap, tak terpengaruh. Dia bual dengan tamu. Kan? Dia bual. Jadi saya ni tak berani tengok anak dia yang naik tingkap ke dia tengok. Sebab kenapa? Dia tengok kita terpengaruh ataupun tidak. Dia buat tak tahu je. Kenapa? Itu budak. Budak ni belum belajar dah memang PL macam tu. Jadi kita ni yang belajar, dengar tak nasihat dia. Tu tuan-tuan, punya jauh. Kalau kita tuan-tuan, kalau anak aku ni dah lama dah ni. Kita tuan-tuan. Itu contoh tuan-tuan. Itu contoh. Dan saya pernah tuan-tuan, pernah pergi rumah tok guru saya. Ni pernah pergi rumah tok guru ni, dia tengah mengajar. Tapi isteri dia kejar anak dia keliling. Dia tengah mengajar ni. Isterinya ambil penyapu kejar anak dia. Keliling. Jadi dia mengajar lama. Agak-agak ibu-ibu kalau jadi ustazah, suami itu kejar anak keliling. Sebab maknya ngajar, agak-agak terasa tak kita mengajar tu? Mesti kita terperasan kata, ngajar aku tapi anaknya sendiri tak belajar. Kan gitu. Kan? Tapi dia tak ada. Dia buat tak tahu je. Itu ujian dia. Ujian ilmu. Bukan senang nak bagi faham orang tuan-tuan. Bukan senang nak bagi faham orang. Tuan-tuan dan ibu-ibu yang biasa belajar pun bukan faham. Kan? Bukan faham. Tengok duduk tu macam faham. Tapi balik jumpa lagi. Gitu bunyi dia. Itu contoh je. Kan? Itu saya belajar daripada tok guru saya tu macam-macam. Macam mana menghadap orang rumah, macam mana menghadap anak-anak. Tu tuan-tuan, punyalah sabar dia. Kalau jenis mulut kasar kita kata, takkanlah tok guru macam ni punya anak. Takkan. Kita akan begitu, menyangka begitu. Inilah yang menyebabkan ilmu tak berkah. Ilmu tak berkah. Sebab itulah kata Imam Nawawi. Saya terjemahkan tu, mengambil kenyataan Imam Nawawi, apa yang disebutkan dalam kitab oleh Imam Nawawi. Ketika Imam Nawawi nak pergi belajar, dia mesti berdoa dulu. Apa dia kata? Allahumma astur aiba muallimi ala aini. Ya Allah, aku mohon dengan kau, Allah mastur aiba muallimi. Ya Allah, tutupkan keaiban tok guru aku depan mataku. Itu doa siapa? Doa Imam Nawawi. Maknanya dia nak pergi belajar, nak ambil ilmu, dia minta dengan Allah Ta'ala supaya tok guru dia punya aib jangan nampak depan. Sebab kenapa? Tok guru dia bukan Nabi. Bila kata bukan Nabi, bukan Rasul, bermakna tidak maksum. Tidak maksum. Jadi dia minta supaya nak ambil ilmu tadi jangan sampai terlihat keaiban. Sampai macam tu. Yang kedua, doa dia kata, Ya Allah, aku tak nak dengar orang cerita tentang keaiban tok guru aku depan aku. Itu yang kedua doa dia. Doa pertama dia tak nak nampak, nombor dua dia tak nak dengar. Maksudnya apa? Dia tak nak melihat sendiri keaiban tu dan dia tak nak ada orang lain cerita depan dia. Sampai macam tu. Kita pula bila duduk dengar-dengar, kau di mana ni? Aku balik kuliah. Ustaz mana? Ustaz Gamat. Ustaz Gamat tu. Alah, gitu bunyi je contoh. Kan? Kita dengar macam tu kita pun dah terpedaya. Imam An-Nawawi tidak. Itu sebab kita kena jaga adab tu. Baik. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada tanda-tanda kebahagiaan seorang wa khulata'uhu solihin. Maknanya pergaulannya orang-orang yang soleh belaka. Jadi mana pencampurannya, tanda orang tu bagus apa? Tengok pergaulan dia. Pergaulannya orang yang soleh. Kan biasa tuan-tuan kita siapa kawan kita, almaru ala dini khalili, seorang itu ikut agama kawan dia. Falyanzur mayu khalil, Nabi kata tengok siapa dia kawan. Kalau dia kawan perompak, lama-lama jadi perompak. Kalau dia kawan orang soleh, lama-lama jadi soleh. Orang berkawan dengan orang minyak wangi tuan-tuan, dia tak pakai minyak wangi, dia dapatlah bau dia. Jadi artinya berkawan dengan orang-orang soleh itu adalah merupakan satu kebahagiaan. Tuan-tuan bayangkan, kalau anak kita kerjanya asyik ikut ustaz aja. Agak-agak tuan-tuan duduk rumah nyenyak tak? Anak kita ikut ustaz aja kulu kelih. Tuan-tuan duduk rumah nyenyak tak nyenyak tidur?
Nyenyak lah. Sebab tahu siapa? Ikut ustaz. Kan? Jadi kita kepala otak tak pening. Kena mana anak kau? Ikut ustaz kuliah. Kan? Cakap pun seronok. Kan? Tapi cuba, anak kau mana? Entah aku tengok macam ikut Samsung aja. Kita tak boleh nak tidur. Bukan kita tengok, orang beritahu, "Mat, aku tengok anak kau tu maghrib tu main damaji lagi." Kan? Bukan ikut Samsung, main damaji lagi maghrib. Kita ni yang dekat surau pun nak kena budak ni. Kan? Kita pun tak tenang. Sampai macam tu. Jadi artinya kat sini, kawan tu siapa? Orang soleh. Maka bahagialah, kata Nabi SAW. Yang keempat dan yang terakhir, wa ayyakuna rizquhu fi baladi. Dia kata antara tanda-tanda seorang itu bagus dan juga bahagia, rezeki dia dekat tempat duduk dia. Wa ayyakuna rizquhu fi baladi. Rezeki dia tu dia dapat dekat tempat duduk dia sendiri. Maknanya cari rezeki tak jauh. Rumah dekat, isteri ada, anak baik, kemudian cari rezeki dekat. Tak adalah jenis cari rezeki jauh-jauh. Tak ada. Itulah merupakan satu kebahagiaan. Cuba tengok orang kerja cikgu. Satu Sarawak, satu Selangor. Kan? Contoh. Kan? Bini Sarawak, suami Selangor. Pening tak pening? Itu cari jalan macam mana nak posting. Kan? Ini yang kata Nabi SAW. Antara tanda bahagia tu, kita hidup, ada isi baik, kemudian ada anak baik, kawan baik, rezeki tempat kita duduk. Itu paling senang. Kan? Rumah bagus, isteri bagus, anak bagus. Kerja, sawit belakang rumah. Kan senang. Tak jauh-jauh. Kita ni, isteri bagus, rumah bagus, anak bagus. Kerja Selangor. Kan? Duduk Parit Kulai, rumah bagus, bini solehah, anak baik, tapi kerja Selangor. Kan? Apa jadi? Lama-lama kita tengok muka bini dia pun berubah. Tak gitu. Lama-lama tengok muka bini dia pun berubah. Tu. Faham maksud saya? Kan? Orang datang, "Aminah, mana laki kau?" "Selangor kerja." Kan? Besok datang lagi. "Laki kau dah balik?" "Belum." Kan? Kali ketiga datang, "Kau tak bimbang ke?" Tu. Lama-lama yang solehah tu jadi tak solehah tu. Kan? Kali ketiga datang, "Dah balik laki kau?" "Belum." Entahlah, dengar kata minggu depan. Member kata, tak bimbang ke? Kan? Kita yang solehah tu agak-agak dalam kepala otak macam mana? Kan? Dulu kan saya sebut kalau jenis orang ada ilmu, dia jawab, ya Rabb. Kan gitu. Kan? Ya tak apalah, dia cari rezeki. Kan? Itu orang ada ilmu. Kalau orang tak ada ilmu, bimbang memang bimbang. Dia gitu. Dia tak banyak teruskan, bimbang tu memang bimbang. Hari keempat datang balik sebab tahu dah kawan di jiran sebelah, dia tu tak ada kawan, laki jauh. Aku itu dengar cerita, memang kampung aku sana tu, laki dia kerja jauh, rupa-rupa ada seorang lagi sana. Dia tak cakap member tu. Kan? Lama-lama member tu solehah jadi apa? Berubah habis tu. Berubah. Itu sebab kena jaga. Nabi kata begitu. Yang paling bahagia ni, rumah ada, bini ada, anak bagus, kemudian kerja dekat. Itu istilahnya. Rizqu fi baladi itu mana kerja dekat. Boleh faham tuan-tuan? Dah faham cukup lah kadar tu tuan-tuan malam ni. Ni kalau panjang-panjang lagi nanti lagi panas tuan-tuan. Aircon pun tak sejuk. Saya kalau bab ni memang cerita memang panas-panas. Jadi untuk malam ni cukuplah sekadar tu. Moga-moga kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an, qalban khashi'an, wa 'amalan mutaqabbala, wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka, wa yaqinan shadiqan wa dinan qayyima. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.